Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang diraikan seluruh para pegawai dan juga ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tengku Ampuan Afzan, Bandar Satelit Muazzam Shah. Seterusnya yang diraikan para jemaah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seluruh para puasawan, dan yang kita raikan juga para pemburu Lailatul Qadar, para pelayar yang mengikuti siaran ini menerusi talian atas talian. Yang dari utara kita doakan sejahtera, yang menonton dari timur kita doakan terus makmur, yang menonton dari barat kita doakan dapat berkat, yang menonton dari selatan kita doakan dapat keampunan. Alhamdulillah, kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam siri yang kedua, program ceramah secara virtual yang dianjurkan oleh Masjid Tengku Ampuan Afzan, Bandar Satelit Muazzam Shah. Kita membahaskan tajuk Ramadan, Madrasah Penyucian Jiwa. Saudara, Ramadan ke-20 sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Sungguh beruntung mereka yang mendapat. Menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita sempat membahaskan berkenaan tentang Ramadan ini sebagai madrasah penyucian jiwa. Kita memetik satu senarai semak ataupun checklist yang digarisbawahkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan kesan Ramadan kepada para puasawan. Kita dah syarahkan pada kesempatan lalu. Pertama sekali kata Yusuf Al-Qaradawi, orang yang melalui Ramadan ini, dia akan merasa jiwanya lebih bersih dan lebih ikhlas berbanding sebelumnya. Artinya dalam tempoh 20 hari kita telah lalui madrasah Ramadan ini, terasa sungguh jiwa kita lebih bersih daripada sebelumnya. Terasa betul kita melakukan sesuatu itu makin bertambah keikhlasan berbanding nak menunjuk-nunjuk, sebelum-sebelum ni setiap amalan yang kita buat itu ada budaya nak menunjuk-nunjuk tu ada. Tapi kalau dah ada keikhlasan, alhamdulillah. Yang kedua kita dah bahaskan pada kesempatan lalu, kata Yusuf Al-Qaradawi, kesan yang kedua adalah fizikal semakin bertambah sehat, jiwa semakin berbahagia. Itu tanda ada kesan lah Ramadan itu. Alhamdulillah, dalam tempoh 20 hari ini, semua organ gastroenterologi kita telah pun berehat selepas bekerja keras selama 11 bulan. Kalau umpama kilang, itu memang penat betul. Perut dengan rembesan hidrokloriknya untuk nak memecahkan protein. Dan small intestine-nya untuk nak menyampaikan, untuk penyerapan segala nutrisi. Begitu juga kolon dengan pergerakannya mengeluarkan sisa makanan menerusi rektum, seterusnya saluran anus. Ini semua bulan Ramadan mereka dapat berehat. Kita beri cuti kepada mereka. Tapi tidaklah tak bergerak langsung. Kita kurangkan atas dasar ihsan. Jadi badan akan terasa sedikit sihat. Sebab itu kalau 20 hari Ramadan, ramai orang makin banyak sakit, kena cek balik lah. Dia punya berbuka, dia bukannya makan, bukan papan di tarah, bukan makan, menteka darah namanya. Maka rehatkanlah sikit. Itu kita dah terangkan, kita tak ulang. Yang ketiga, ini mungkin kita sambung pada pagi ini. Kita sempat cerita sedikit minggu lepas, iaitu kendurnya gelora ataupun kegairahan dalam seksual. Maksudnya bukan tidak memiliki kehendak sebagai seorang manusia, ada libido, tidak. Tetapi gelora itu semakin berkurangan. Ada kawalan.
Mungkin selama ini matanya tidak terlampau dijaga sangat. Tapi sekarang ni alhamdulillah, gelora seksual atau berfikir tentang seksual itu makin kendur. Itu kata Yusuf Al-Qaradawi. Dan yang berubah adalah gairahnya untuk beribadah. Selama ni gairahnya kepada benda-benda itu. Tetapi bila dah 20 hari Ramadan ini, dia ada kegairahan untuk beribadah. Sebab itu saudara, nafsu ini benda yang begitu payah untuk kita nak bentukkan. Tetapi kita tidak boleh buang nafsu. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, nafsu ini dia bagai kuda liar. Jangan kita bunuh, jinakkan saja. Kalau dapat dijinakkan, dia akan jadi manfaat kepada kita. Kalau bunuh, rugi. Masalahnya bagaimana kita nak menjinakkan kuda. Kuda yang liar. Pertama kata Imam Al-Ghazali, jangan bagi dia makan. Dia lapar sikit, baru dia tak melompat sangat. Yang kedua, bebankan dia dengan sesuatu yang berat, baru dia tak melompat-lompat. Jadi dalam konteks nafsu, kata Imam Al-Ghazali, dia macam kuda liar juga nafsu ini. Jadi cara nak kontrol pertama, jangan bagi dia makan. Artinya banyakkan berpuasa. Yang kedua, bebankan nafsu kita dengan ibadat. Macam yang kita lalui sepanjang Ramadan ini, malam qiyamul lail. Kalau buat 20, buat 20. Bebankan lagi dengan berat. Lepas tu mengaji Quran. Ialah macam-macam kita lakukan, nak bagi dia tak melompat-lompat sangat. Sebab itu tak dapat dinafikan, puasa adalah mekanisme yang sangat bagus dalam mendidik diri mengawal nafsu. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis, dia pernah sebutkan, Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Nabi sebut, wahai anak-anak muda, kalau kamu sudah ada berkehendak untuk suka pada orang perempuan, yang perempuan tak pada yang lelaki-lelaki, maka falyatazawwaj. Kahwinlah, kata Nabi. Kalau dah ada kehendak, kahwin. Wa man lam yastati'. Tetapi kalau kamu tidak mampu, tak mampu kerana masalah kewangan misalnya, tak mampu kerana ada komitmen lain, misalnya menjaga orang tua, kita kalau kahwin nanti tak dapat nak jaga macam biasa, atau kerana komitmen belajar misalnya, fa'man lam yastati', tak ada masalah. Tapi kata Nabi, fa'alaihi bisawm, maka kalau kamu tak mampu, hendaklah kamu banyakkan berpuasa. Apa sebab? Dia orang muda, libido, gelora nafsu seksualnya begitu tak boleh dijangka. Jadi dengan fa'alaihi bisawm, banyakkan puasa, fa'innahu lahu wija. Kerana puasa itu boleh menjerut nafsumu, kata Nabi. Jadi salah satu daripada penyucian jiwa di dalam bulan Ramadan ini adalah penyucian jiwa kita daripada nafsu yang pelbagai dan memberi kita kegairahan dalam ibadah. Dia channelkan, tukar kepada gelora itu, gelora untuk beribadah. Itu disebutkan min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya selepas kebaikan tersebut. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan selanjutnya selepas keburukan tersebut. Artinya kalau kita dah berjaya kontrol nafsu, maka dia akan membentuk pula kebaikan-kebaikan yang lain. Saudara, bila bicarakan soal nafsu di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, memang payah. Tahanlah lapar serta dahaga. Syahwat pun harus juga dijaga. Amarah muncul harus ditegah. Sebuah akan berbuah surga. Menjaga nafsu ini, bulan puasa, walaupun bulan puasa ini mekanisme untuk kawal nafsu, tapi ada masanya tak semudah yang diungkapkan. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi, tiba-tiba ada datang seorang laki-laki menjerit-jerit mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah halaktu. Jahanam saya ya Rasulullah. Dah jahanam saya ni ya Rasulullah. Nabi tanya, malaka? Ni apa hal ni? Apa cerita ni?
Jawab lelaki ni, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Saya telah bersetubuh dengan isteri saya waktu siang hari di bulan Ramadan, bulan puasa. Nabi pun marah. Nabi kata kena denda. Ini kena ambil tindakan. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Kamu ada hamba yang boleh dimerdekakan? Aku jawab laki-laki ni, tak ada ya Rasulullah. Saya ni tak ada hamba, tak ada apa. Nabi tanya lagi. Fal yastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti? Laki ni kata, tak sanggup ya Rasul. Saya baru puasa Ramadan pun aksiden. Kalau lagi tambah 2 bulan, 22 hari tu, 22 bulan tu aksiden juga. Nabi tanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Kamu boleh beri makan untuk 60 orang miskin? Tak boleh ya Rasul. Mana mampu saya nak beri makan 60 orang miskin? Sedang Nabi bersoal jawab dengan laki-laki ini, tiba-tiba satu orang sahabat, utiyan nabiyyu bi'araq fihi tamrun wal 'araqu miqtalu. Ada orang bawakan satu bakul kurma kepada Nabi untuk sedekah. Maka Nabi pun tanya, mana Mamat tadi, mana yang batal puasa siang tu? Mari sini, mari sini, mari sini. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Khudha fatasaddaq bihi. Tak apalah, kamu orang susah. Kamu ambil sebakul kurma ini, balik ke kampung, kamu sedekahkan pada orang susah. Pergi sedekahkan. Kata laki-laki ini, ala afqara minni ya Rasulullah. Ya Rasul, dekat kampung saya, ada lagi orang lebih susah daripada saya. Fawallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqar min ahli baiti. Katanya demi Allah ya Rasulullah, di antara dua tepi sepadan kota Madinah, tidak ada keluarga yang lebih miskin berbanding dengan keluarga saya. Jadi kalau Tuan suruh saya cari orang miskin, macam mana saya nak sedekah? Kamilah keluarga paling miskin sekali. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu thumma qal at'imhu ahlaka. Bila Nabi dengar penjelasan laki-laki ini, Nabi pun ketawa sampai nampak gigi taringnya. Dan Nabi pun bersabda, berilah makan keluarga engkau dengan kurma ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa pelajaran daripada hadis ini, tuan-tuan? Pelajarannya adalah, sedangkan orang yang hidup di zaman Nabi pun ditarbiah seharian, tiap-tiap hari oleh Nabi, itu pun masih lagi nafsunya. Dia tertewas dengan keadaan Nabi. Dia tidak buat benda yang tak elok dengan perempuan lain, ke tidak dengan isterinya sendiri. Tetapi ialah begitu sukar untuk nak menjaga nafsu. Hatta bulan puasa. Itu kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu adalah waktu. Yang tajam itu adalah lidah. Yang dekat adalah mati. Yang berat itu memikul amanah. Yang ringan meninggalkan semayang. Tetapi yang paling besar sekali adalah mengawal nafsu. Minum kopi bercampur susu. Kalau tawa ditambah gula. Jangan diturutkan hawa dan nafsu. Lama kelamaan menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal. Bawa ke pekan ke rumah setinggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga di dalam pasu, bunga melati si bunga pandan. Jangan diturutkan hawa dan nafsu, kelak nanti binasalah badan. Supaya akhirat mendapat berkah, banyakkan takwa kepada Allah. Jauhkan hawa nafsu serakah, jauhkan sifat bermewah-mewah. Sebab itu tak dapat kita nak menafikan bahawa benda nafsu ini, dia ada kaitan dengan masa proses penciptaan dia itu sendiri. Itu yang dia jadi kita payah nak kontrol jiwa kita ini. Kata Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khawbawi. Dia menyebut nama Al-Khubawi ataupun Al-Khubawi. Dia mencatatkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad. Ini kitab yang lama, ditulis abad ke-13 Hijriah. Dia ada catatan mengenai kisah bagaimana akal dicipta dan juga nafsu. Nafsun ataupun nufusun
Bagaimana dia dicipta dan bagaimana al-aqlu dicipta. Ketika diciptakan, ternyata nafsu memiliki karakter yang sangat degil. Begitu keras sekali. Dan sangat suka membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma khalaqallahu al-aqlu faqala lahu aqbil fa'aqbal. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Lepas dia siap, Allah pun titahkan kepada akal. Akal, datang sini. Maka dia pun datang dekat dengan Allah. Summa qala lahu adbir fa'adbara. Kemudian Allah titahkan kepada akal ni tadi, wahai akal, undur balik. Dan dia pun berundur kembali. Lantas Allah pun mengatakan, wa izzati ma khalaqtu khalqan akram alayya minka fabika akhudhu wa bika u'ti. Allah selanjutnya bertitah, demi kekuasaan dan kemuliaanku, aku tidak menciptakan satu ciptaan pun yang lebih hebat berbanding dengan kau. Setakat masa ketika itu. Masa manusia belum cipta lagi. Dan engkaulah aku mengambil, dengan engkaulah aku memberi. Ini titah Allah Ta'ala. Selepas selesai cipta akal, Allah Ta'ala cipta nafsu. Bila dah siap, Allah Ta'ala titahkan kepada nafsu. Nafsu, mai, aqbil. Datang menghadap. Nafsu tidak bergerak tidak bergerak setapak. Tak bergerak. Dia buat keras begitu. Kemudian Allah tanya lagi. Nafsu, man ana? Siapa aku? Apa nafsu boleh jawab? Anta wa ana. Mu, aku. Ini nafsu. Mu, aku. Nafsi. Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala seksa dia dalam neraka jahim selama 100 tahun. Kemudian dia keluarkan daripada neraka jahim. Kemudian Allah bertanya lagi. Man ana? Siapa aku? Nafsu masih lagi menjawab. Anta, anta, wa ana. Mu, aku. Dia nak ngaku. Mu, aku. Lantas Allah masukkan dia ke dalam neraka yang dipanggil neraka al-ju'. Ju' ni maknanya lapar. Ditaruh dalam neraka ju' selama 100 tahun. Selepas dikeluarkan, barulah nafsu ni lembek. Allah tanya, man ana? Barulah dia menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba. Maka saudara, bukan senang nak mentarbiah nafsu. Maka Ramadan boleh menjadi pusat pentarbiahan nafsu manusia. Itu boleh. Tetapi memerlukan kesungguhan. Bagaimana hadis yang saya sebutkan di awal tadi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak muda, kahwinlah kalau mudah ada geram tengok orang perempuan, yang perempuan geram tengok orang lelaki. Kahwinlah. Tapi kalau tak mampu, fa'alaihi bisawm. Berpuasalah kamu. Jadi akhirnya, nafsu ini kita dapat pimpin ke arah kegairahan untuk beribadah. Sebab itu, orang yang boleh kontrol nafsu dia, bulan Ramadan ini dia berjaya kawal nafsu dia. Percayalah, kalau selepas daripada ini, dia ada sebarang perkara-perkara yang berbentuk firasat, insya-Allah firasatnya itu akan jadi tepat, kata para ulama. Itu kata Ibn Syuja' Al-Kirmani rahimahullah dalam kitab Hilyatul Awliya. Katanya, man syakhasa basaruhu anil maharim wa amsaka anil syahawati wa amura batinuhu bidawamil muraqabati wa zahirahu bittiba'i sunnati wa awwada nafsuhu aklal halali lam tukhti firasatuhu. Kata Ibn Syuja' Al-Karmani, barang siapa yang tundukkan pandangannya daripada menengok benda yang haram, dia menahan nafsunya daripada syahwat. Ini yang mustahak. Wa amsaka anis syahwat. Dia menahan nafsunya daripada tergoda dengan godaan syahwat. Yang ketiga, sentiasa menguruskan hatinya supaya sentiasa dekat dengan Allah. Yang keempat, sentiasa dan istiqamah mengamalkan sunnah Nabi. Yang kelima, membiasakan diri makan benda-benda yang halal.
Maka kata para ulama, lam tukhti'u firasatuhu. Maka firasatnya tidak akan salah. Ini kelebihan. Jadi jaga nafsu. Kawal. Yang penting, ayo kita berusaha menaikkan nafsu kita daripada level ammarah kepada level kamilah. Ini kita usahakan sepanjang Ramadan. Apa tanda burung perpat, panjang sayap mengibas-ngibas. Apa tanda kiamat dekat, nafsu syahwat sesuka melepas. Sebab itu yang pertama sekali kita nak cuba adalah kawal nafsu dulu. Salasun muhlikatun, 3 perkara yang boleh menjahanamkan manusia. Syuhun muta', kedekut luar biasa. Yang kedua, wahawa muttabi', nafsu yang selalu diikut. Mana asal teringat sesuatu, cari. Teringat, cari. Oh, berbuka ni kan nak makan kuih pena, contoh. Tidak salah. Tetapi kesungguhan mencari sampai jumpa itu yang salah. Awak duduk di muazzam, teringat kuih pena. Makan kuih pena muazzam tak jadi. Dia nak juga yang makan original cenor punya. Habis kuliah Tuhan ni kan, terus dia terbang pergi ke cenor. Bersungguh. Kesungguhan nak mencari kuih pena, kuih badak berendam. Itu dia hawa muttabi'. Dia terlalu mengikutkan kehendak. Ini masalah. Bila kan tak dapat, dia kata kawan kalau tak dapat kembunan pula, mati tak boleh tutup mata. Ini nafsu bisikkan lagi. Dia nak tunggang kita. Cari-cari sampai jumpa. Cari sampai jumpa. Duduk di muazzam. Teringat pula mentabak pekan. Mentabak mawar ada. Mentabak pelangkah ada. Mentabak mengkasar ada. Bersungguh dia start kereta pukul 2 sekarang naik ke pekan. Roblok lah. Jadi, adakah benda yang sama dia sanggup lakukan untuk melakukan ibadah? Start kereta pergi sembahyang tempat lain misal. Tak ada kesanggupan. Yang ini Nabi beritahu kalau mu tak kawal, mu boleh muhlikat, hancur. Namun tadi kedekut luar biasa. Yang kedua, hawa muttabi', terlampau ngikut kehendak sangat. Dan ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Yang ketiga, menjahanamkan kamu adalah kamu kagum pada kehebatan diri sendiri. Dia respect diri di sini. Oh, kawan dah 20 Ramadan ni. Semayang depan lagi setakat. Semayang depan. Soh depan lah. Semayang 8 rakaat. Soh depan kawan setakat. Tahun lepas tak dapat. Dia begitu mengkagumi diri. Kalau kagum tu bersifat ke dalam, iaitu kita bersyukur, tak ada masalah. Ini bersifat keluar. Cerita pada orang, upload status dan macam-macam. Ini masalah. Hadirin sekalian, ketiga-tiga jurang ini kata ulama perlu dilawan. Lawan dalam arti kata bila ada bisikan itu, lawan. Contoh, dekat masjid, misalnya kita nampak tabung. Kita baru nak sedekah masuk duit, datang bisikan. Tak payah sedekah lah, awak duit tu je lah ada. Kalau sedekah kan nak minum apa tengah jalan, terus tak jadi. Simpan balik. Lawan. Baru nak sedekah, janganlah lawan. Sedekah je. Nafsu ke tu. Teringat, oh, tahun ni nak makan cendol Mustafa, Kuantan, macam mana gaya. Start kereta. Lawan. Jangan diikutkan sangat. Jangan diikutkan sangat. Tidak salah, tapi jangan ikut sangat. Kalau ikut kita, habis kita. Lawan. Yang ketiga, bila terlalu kagum pada kehebatan dan kebaikan diri sendiri. Oh, kawan sejak Ramadan. Kawan. Lawan. Kagum orang tak apa, yang kagum diri sendiri. Kagum ke dalam, okey. Ni kagum keluar. Cerita pada orang dan sebagainya. Saya ingin mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengajak tuan-tuan puan-puan, jom kita kenal dengan nafsu. Nafsu ni tadi kita dah sebut, Imam Al-Ghazali pesan, jangan dilawan dan jangan dilayan sangat. Kita tahu kewujudan dia dan kita meraihkan dia. Sebab itu nafsu ni kata para ulama, dia ada tingkat-tingkat dia. Dia ada level dia. Nafsu yang paling bawah, ini nafsu umum lah seorang manusia. Nafsu paling bawah namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang selalu terdedah kepada 2 bisikan. Satu bisikan jahat, satu bisikan nafsu, satu bisikan syaitan. Dia ada 2. Kalau bulan Ramadan, syaitan yang grade 52 ke atas ini semua bercuti ataupun dicutikan ataupun di lock up di dalam penjara. Syaitan yang grade 48 ke bawah ni masih ada lagi.
Masih ada lagi. Tapi ada orang kalau tak ada setan sekalipun, dia tetap buat jahat sebab dia masih ada nafsu. Nafsu. Jadi nafsu ini antara godaan yang hebat. Dan orang yang nafsunya panggil nafsu ammarah bisu, dia memang duduk antara dua godaan ini. Dan mereka sampai satu peringkat, buat baik ke, buat jahat ke, tak ada beza. Buat baik dengan jahat, sama saja. Bahkan orang kalau nafsu ammarahnya begitu kuat, dia sudah tidak menyesal lagi bila buat sebarang kejahatan. Malah kadang-kadang dia rasa lega dan gembira kalau buat sebarang kejahatan. Ini satu perkara yang berbahaya. Manusia kalau dah merasakan jahat dan juga baik tu benda sama, maka something wrong somewhere. Tuan-tuan sekalian, jahat dan baik mana mungkin sampai bila-bila ada persamaan, tidak mungkin. Sebab itu hati-hatilah. Kalau kita dah mula merasakan bahawa benda-benda yang kejahatan yang kita buat, minum arak ke, perempuan, judi dan macam-macam lagi itu adalah benda hak biasa, maka sudah mula kita kena ingat kita sudah digoda oleh nafsu dan kita menjadi hamba kepada nafsu lawamah, nafsu ammarah. Ini yang pertama. Yang kedua kata ulama, nafsu ni adalah nafsu lawamah. Apa makna nafsu lawamah? Nafsu lawamah ni dia buat jahat dan dia menyesal dengan kejahatan dia. Ini okey lah. Yang nafsu ammarah tadi tak ada nyesal sikit apa. Bahkan dia rasa biasa ya. Apa salahnya kata dia. Apa salahnya. Kalau orang nafsu lawamah ini, dia buat jahat tetapi dia akan sentiasa menyesal dengan kejahatan dia. Mereka ni kebanyakannya tak nak buat jahat tapi tak mampu nak lawan godaan nafsu. Tak mampu lawan. Bila dia buat jahat, dia akan sedih. Dia akan sedih. Berbanding dengan golongan nafsu ammarah, dia buat jahat, dia tak rasa apa-apa. Tapi orang yang nafsu lawamah, bila buat jahat, dia sedih. Masalahnya, walaupun dia sedih, nanti dia buat lagi. Berulang-ulang, repeat. Ini jenis yang masuk penjara, keluar penjara ni. Dalam penjara insya, keluar penjara, buat balik, masuk balik, keluar, masuk, keluar. Ini panggil nafsu lawamah. Yang ketiga, ada golongan dipanggil nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini, dia ada sikit baik. Dia nafsu dia telah mula diberi ilham, dah mula dipimpin, dah mula diberikan hidayah. Nafsu mulhamah ini dah duduk di atas sempadan, border antara kebaikan dengan kejahatan. Orang di atas border ini, bukan bermakna dia dah jadi 100% baik. Sebab dia masih lagi dalam zon bahaya. Dia baru dapat ilham untuk nak buat kebaikan. Contoh dia dah lama, 20 hari Ramadan ni tak ada perubahan. Tiba-tiba dia terasa malam karang dia nak berubah. Dengar khutbah jemaat baru ni, khatib pesan supaya siapkan diri menghadapi 10 Ramadan. Mana tahu dapat Lailatul Qadar. Jadi dia dah mula terasa, aku kena berubah. Ketika itu nafsu mulhamahnya itu telah diberi ilham. Cuma dia belum selamat. Sebab selagi dia belum sampai ke seberang, masuk ke kawasan hijau, selagi itulah dia belum selamat. Itu yang ketiga. Nafsu yang keempat, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini, dia nafsu yang tenang. Yang puan-puan tuan-tuan ni, kebanyakannya ada dah nafsu mutmainnah. Dia orangnya lebih tenang, dia tidak digugat oleh kesenangan ataupun kesusahan. Orang yang ada nafsu mutmainnah, dia tidak tergugat oleh sihat atau sakit. Tidak terkesan dengan hinaan ataupun pujian. Kerana bagi dia semuanya adalah sama saja. Sakit, sihat, dihina, dipuji, biasa saja. Pujian tidak menjadikan hatinya berbunga-bunga. Dikeji tak menjadikan dia rasa sakit. Orang macam ni dia dah sampai tahap nafsu mutmainnah. Tidak ada perasaan nak marah-marah, nak dendam kesumat, itu tidak ada. Itu level nafsu keempat. Level yang kelima adalah nafsu radiyah. Dia tinggi sikit lah.
Nafsu radiyah ini ialah nafsu ataupun orang yang redha saja apa yang Allah tentukan atau takdirkan kepada dia. Orang begini dia terhibur dengan ujian. Macam kita kalau diuji kita kelam kabut. Orang yang sampai tahap nafsu radiyah, dia happy, terhibur, enjoy dengan ujian. Dia merasakan ujian ini adalah hadiah daripada Allah. Payah. Kita kalau rumah terbakar, na'udzubillah, kita akan banyaklah menyalahkan perkara teknikal, kealpaan dan bagai-bagai lagi. Tapi orang kalau dah sampai nafsu radiyah ini, dia merasakan musibah yang menimpa dia itu adalah hadiah daripada Allah. Ini payah kita nak dapat. Kalau tuan-tuan dapat level dia ni, tahniah diucapkan. Itu yang kelima, nafsu radiyah. Yang keenam ada dipanggil nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini, apa saja yang dia lakukan pasti mendapat redha dan restu daripada Allah. Orang-orang yang nafsu mardiyah ini, mulut mereka masin. Sebab itu orang-orang yang tahap nafsu mardiyah kurang bercakap macam kita ni. Sebab dia orang ni sangat jaga. Kalau dia kata celaka, celakalah. Kun fayakun. Dia dapat redha daripada Allah. Mardiyah. Ini yang kita baca cerita-cerita Tok Wali dulu. Boleh berjalan atas air. Bila ada musuh, tak nampak dia. Dan macam-macam lagi kemuliaan karamah yang mereka perolehi. Sebab mereka ni dah sampai kepada tahap nafsu mardiyah. Dan yang ketujuh kata ulama, nafsu yang kemuncak tertinggi, dia panggil nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini, manusia biasa macam kita tak mungkin sampai ke makam ini. Biasanya ini hanya darjat untuk para rasul dan para nabi-nabi saja. Manusia biasa seperti kita hanya setakat peringkat ke-6 saja, iaitu mardiyah. Dan ini pun sudah tahap wali besar dah. Yang penting saudara-saudari, jagalah nafsu. Adab dan bahasa hendaklah bau kepada kerabat muda dan tua. Jangan mengikut nafsu dan hawa. Dunia akhirat mendapat kecewa. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati sebunga pandan. Jangan ikut hawa dan nafsu. Kelak nanti binasalah badan. Jadi selesai penyucian jiwa kita yang ketiga sepanjang Ramadan ini adalah penyucian jiwa ataupun nafsu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Yusuf Al-Qaradawi, kesan puasa kepada seorang yang beriman adalah tajamnya perasaan kita terhadap nikmat Allah dan mampu menjadikan kita lebih bersyukur selepas daripada ini. Sememangnya tak dapat kita nafikan, Ramadan ini dia banyak mengajar kita erti kesyukuran. Terutama dalam bab makan minum. Macam sekarang, hampir pukul 10 pagi. Mungkin ada yang belum lapar sangat atau belum dahaga sangat. Tapi memasuki waktu zuhur nanti, begitu ramai orang yang dah lembik, yang lembik, yang tak larat nak meneruskan puasa. Jadi kadang-kadang ada orang dia cerita, punyalah penat puasa ni ustaz. Ambil air semayang tu, kena air pahit sikit. Rasa sedap pula air pahit. Bayangkanlah, kalau air pahit pun dah rasa sedap macam air boba, something wrong somewhere. Di situlah sudah menunjukkan bahawa selama ni kita tak bersyukur pun pada nikmat air pahit yang ada. Baru sekarang, sedap pula air pahit. Nampak? Sudah membentuk diri kita peka terhadap segala nikmat Allah. Yang akhirnya menjadikan kita hamba yang bersyukur. Ini yang kita nak. Itu yang keempat. Yang kelima, gabungan daripada semua empat perkara ni kata Yusuf Al-Qaradawi, dia akan membawa satu natijah ataupun end resultnya ataupun outputnya adalah puasawan itu akan menjadi lebih taqwa. Di kronologinya berdasarkan firman Allah surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru
warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pertama Allah Ta'ala sebut, orang beriman ni pertama dia mestilah isbiru. Artinya menahan diri daripada buat maksiat. Tahan nafsu. Tahan nafsu. Yang kedua, wasabiru. Hendaklah bersabar dalam melakukan ketaatan. Kena banyak sabar. Kalau masjid baca satu juzuk, sabar sikit. Kalau masjid baca satu rakaat, satu makra', sabar sikit. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Jadi sabir. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala pun ada menyebut, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat wastabir 'alaiha. Dan hendaklah kamu bersabar dalam memerintahkan perintah untuk salat itu. Surah Taha ayat 132. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala sebut warabitu. Banyakkan buat kebaikan dan ikutkan kebaikan itu dengan satu lagi kebaikan. Dia macam tali. Yang keempat, takwa, iaitu mencakupi semua hal-hal yang kita bincangkan bermula daripada minggu lalu lagi. Sebab itu saudara, puasa ini benar-benar dapat membentuk jiwa kita, spiritual kita menjadi jiwa yang lebih bersih. Sebab kita jadi orang yang takwa. Itu end result dia. Dan takwa ini benda mahal. Kita tahu dalam proses untuk menghasilkan quality, proses quality, kita ada input, proses, output. Jadi dalam konteks Ramadan, input kita adalah iman. Prosesnya adalah by puasa. Puasa memproses iman. End result ataupun outputnya adalah takwa. Maka takwa ini adalah end result. Prosesnya, nafsu ini akan dicanai, dididik, ditebak di dalam department yang berbeza. Kalau Ramadan ini umpama University of Ramadan, dia ada fakulti. Fakulti pertama, fakulti kedua, fakulti ketiga. Setiap fakulti ni ada dia punya skema dia. Dia ada dia punya modul dia untuk nak membentuk kita jadi takwa. Misalnya Faculty of Niyat, dia ada pendidikan dia. Faculty of Imsak, waktu menahan kita sebelum nak sahur, habis sahur itu. Ataupun imsak bermakna as-sawm bermakna al-imsak, kita berhenti, stop, break. Waktu Department of Tarawih, dia ada juga menganjau kita tentang falsafah di sebalik tarawih. Atau falsafah tarawih yang mudah adalah kalau kita sepanjang Ramadan beria jaga solat jemaah tarawih di masjid, maka takkanlah lepas puasa nanti tak boleh datang macam biasa ke masjid. Itu saja. Allah Ta'ala nak didik kita, engkau benda sunat engkau kejar bagi nak gerak. Jangan esok benda fardu tidak kejar pula. Sebab itu orang yang tak tahu keutamaan dalam ibadah, itu yang payah. Mereka tertipu dalam agama ini. Itu mudah-mudahan kita boleh sembahyang berjemaah selepas pada ini hasil daripada didikan department atau fakulti of Tarawih. Kita cerita tentang solat jemaah ini. Ingat saya satu kisah Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Dia ni guru kepada ramai ulama tersohor, antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Ini antara muridnya yang terror. Jadi kalau anak murid dia terror, bayarlah tok guru dia. Dia ceritakan Syekh Ubaidillah ni, dia pernah terlepas sembahyang isyak berjemaah. Dia terlepas nak sembahyang isyak berjemaah di masjid. Sebab lepas maghrib, dia sembahyang jemaah, dia balik. Ketika dia balik, datang jiran, datang tetamu. Kita melayani tetamu ni wajib. Jadi dia layan tetamu, akhirnya terlepas sembahyang berjemaah di masjid. Dia sebenarnya nak di masjid. Akhirnya kerana dia rasa galat, tak dapat beribadat pada malam itu di masjid, dia sembahyang isyak bersendirian 27 kali. Maknanya ada 108 rakaat sembahyang isyak dia lakukan sebab nak cover balik pahala yang dia hilang kerana tidak pergi sembahyang berjemaah di masjid. Ini ulama salafus salih, mereka begitu luar biasa sekali. Maka ayolah tuan-tuan sekalian, puasa adalah manifestasi
budaya hidup orang-orang yang bertakwa. Iaitu mereka dapat didik dirinya dari segi nak nyucikan jiwanya daripada sombong dia jadi tawaduk. Daripada jadi orang yang suka membazir dan tamak menjadi orang yang qanaah. Daripada orang yang dulunya huha-huha menjadi orang yang lebih warak. Daripada orang yang jenis tak percaya ada Tuhan, tak percaya kuasa Tuhan, dah jadi yakin kepada kuasa Tuhan. Ini syukur Alhamdulillah kalau kita dah berjaya sampai. Nombor satu sekali, jangan sombong. Jangan sombong. Kalau 20 Ramadan masih lagi sombong, Allah tak akan beri rahmat kepada kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah sangat menyampah menengok orang-orang sombong, orang takbur, orang bangga diri. Ini surah An-Nisa ayat 36. Dan sombong ini adalah sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah. Dan disebutkan bahawa ianya adalah sifat iblis. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan manusia, jangan kau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Kerana sesungguhnya engkau tidak dapat pun menembus bumi. Dan engkau tidak dapat pun nak sama berdiri tinggi dengan gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Jangan sombong. Masuk kampung orang, bawa ayam tina. Jalan biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang, jangan dipijak-pijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi eloklah di hilir sungai. Berdiri moleklah di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Jangan sombong kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggang baju koyak. Kerana sombong emas pun habis, elok rupa kerana budi. Bintang timur, cuacanya baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, perangai pun baik, itulah budi dikenang oleh orang. Jadi nombor satu, jangan sombong. Itu penyucian jiwa kita. Yang kedua, kata Imam Al-Qushairi adalah qanaah. Qanaah dalam arti kata merasa cukup apa yang ada. Ini kita dah terangkan pada kesempatan minggu lalu. Ya, orang qanaah ni lawannya tamak. Tamak ni apa? Kalau eja ikut Jawi, ta, mim, ain. Ta ada satu mulut, mim mulut yang kedua, lepas tu ain perutnya besar. Jadi dia seolah-olah ngap. Ini sifat orang tamak. Sebab itu sepanjang Ramadan kita telah didik diri kita supaya jangan jadi orang tamak. Sahur tu dia makan apa? Dah 20 hari ni simple je makanan. Dia dah rasa cukup apa yang ada. First day kita sahur mungkinlah macam-macam ubat. Kita makan makanan pun 2-3 bangsa. Sekarang ni simple je. Roti, butter, air Nescafe sikit. Okey dah. Tak, kita dah merasa cukup apa yang ada. Berbuka pun sama lah. Buka pun sama. Kita dah tak suka dulu. Sibuk nak makan itu. Dah benda ada. Benda ada. Tak pergi ke masjid ke mana ada buat juadah. Saya ingat masjid Satelit, Masjid Tunku Abu Hafzan, Bandar Satelit ada sediakan juadah berbuka puasa. Ada orang dia tak ada, tak kisah. Mana pergi masjid, ambil juadah buka puasa iftar yang disediakan, Maidah Rahman, makan sembahyang maghrib. Tak adalah tengok nak makan hotel beratus-ratus, tak ada. Ni bukan nak ngempen jangan pergi makan di hotel, tidak. Dia dah tak ada, dia dah tak ada. Kemudian yang ketiga, warak. Warak ni maknanya al-ikhtiyar. Dia dah mula jauhkan diri daripada benda tak elok, pandangan mata. Netflix, siang-siang ni tak payahlah tengok beria sangat. Kau orang tu cium berapa nampak. Jadi rosak habis. Kena ada warak sikit. Warak sikit. Yang terakhir, dia ada sifat yakin. Yakin bahawa Allah akan jaga dia kalau dia puasa. Walaupun dia ada gastrik, Allah akan jaga dia. Walaupun dia kuat ngisap rokok, Allah jaga dia. 13 jam ni, Allah jaga dia. Dia ada keyakinan. Dan keyakinan itulah semakin lama semakin tidak ada daripada masyarakat kita. Hadirin-hadirat sekalian, sebenarnya banyak yang kita nak terangkan dan bincang-bincangkan, namun masa kita tak mengizinkan. Sekali lagi saya rakamkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan daripada Masjid Tunku Abu Hafzan, Bandar Satelit, Muazzam Shah ini, yang sudi menganjurkan kuliah duha Ramadan bersempena meraihkan Ramadan Al-Mubarak. Sekadar itu, sembang-sembang pada kesempatan kali ini, sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa
Moga pertemuan kita pada waktu duha yang penuh keberkatan ini Allah berikan keistimewaan kepada kita. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa ba'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duha milikmu. Pancaran cahaya duha ini adalah pancaran cahaya milikmu. Maka segala kecantikanmu adalah kerana kecantikan milikmu. Segala kekuatan juga adalah kerana kekuatan milikmu. Apa juga kudrat adalah kudratmu dan segala perlindungan itu datang daripadamu. Ya Allah, sekiranya rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau ada di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau kotor, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Kalau hampir, permudahkanlah. Dengan berkat waktu duhamu, berkat pancaran cahayamu, berkat kecantikanmu, berkat kekuatanmu dan kudratmu, kurniakanlah kepada kami apa yang telah engkau pernah berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.